Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bertitah menegaskan mengenai pentingnya semua peringkat kepimpinan dalam Angkatan Bersenjata di Raja Brunei bertanggungjawab untuk memperkasa kerohanian bagi setiap anggota yang dipimpin dengan berpaksikan nilai-nilai teras Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Tegas Baginda, jika nilai-nilai teras diamalkan oleh semua peringkat dalam Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, bukan sahaja berkat akan tumbuh, malah segala anasir negatif juga akan mengundurkan diri. Justru pada hemat Baginda, nilai-nilai luhur itu mustahak dijadikan sebahagian dari kurikulum kursus dan latihan. Baginda juga melahirkan harapan agar semua pegawai kanan akan dapat menjalankan tugas dengan telus dan amanah dalam memartabatkan institusi pertahanan negara dan mengekalkan keselamatan dan kesejahteraan negara Brunei Darussalam. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian semasa berkenan berangkat ke Kementerian Pertahanan di Bolkiah Garrison kemarin. Dalam titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menggariskan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei selaku institusi keselamatan memikul tanggungjawab besar untuk mempertahankan agama, bangsa dan negara. Maka untuk tujuan itu, tentu saja memerlukan barisan pemimpin yang benar-benar berwibawa. Mereka dikehendaki memiliki kepribadian yang luhur. Selaku seorang ketua atau pegawai kanan tentera dalam Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, mereka juga mesti mengelakkan diri dari sebarang unsur negatif, seperti asyik bersikap mengukuhkan kedudukan dan kuasa untuk kepentingan diri, lebih daripada untuk kepentingan negara. Kewajipan selaku pegawai kanan ialah memastikan setiap anggota diberikan layanan yang adil tanpa berlaku amalan pilih kasih, kronisme dan nepotisme. Malah menjadi keutamaan atau kemestian bagi semua ialah untuk tidak akan berlaku sebarang penyalahgunaan kuasa atau pelanggaran terhadap sebarang peraturan. Jika berlaku juga, maka tidak sesiapa pun yang boleh terlepas daripada hukuman. Dalam makna lain, no one is above the law. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah keberkatan akan berpihak kepada Angkatan Bersenjata di Raja Brunei apabila semua peringkat kepimpinan bertanggungjawab untuk memperkasa kerohanian bagi setiap anggota yang dipimpin dengan berpaksikan nilai-nilai teras Angkatan Bersenjata di Raja Brunei iaitu takwa, berani, profesional dan setia. Beta penuh yakin jika nilai-nilai ini diamalkan oleh semua peringkat di dalam Angkatan Bersenjata kita, maka bukan saja berkat akan tumbuh, malah segala anasir negatif juga akan mengundurkan diri. Sebab itulah beta berpendapat nilai-nilai luhur seperti ini mustahab untuk dijadikan sebahagian dari kurikulum, kursus dan latihan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dalam titah juga menekankan mengenai usaha meningkatkan imej dan kredibiliti supaya Angkatan Bersenjata di Raja Brunei benar-benar menjadi sebuah organisasi yang disegani lagi dihormati.
Lalu ke arah ini, semua pihak dan lapisan di dalamnya hendaklah sentiasa menunjukkan sikap bersatu padu dan bekerjasama tanpa mengira bidang tugas masing-masing, di mana semua permasalahan hendaklah ditangani melalui saluran chain of command yang betul, bukan dikongsikan melalui media-media sosial yang boleh menjejaskan integriti dan nama baik Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Dalam bidang tugas ini, semua pihak tidak boleh camah mata mana-mana kepincangan atau kelemahan mestilah ditangani bersama-sama. Inilah tujuan ditubuhkan Pusat Prihatin ABDB untuk memeduli semua permasalahan yang berlaku. Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia turut memperingatkan mustahaknya para pegawai kanan peka akan apa jua permasalahan pegawai dan anggota bawahan. Dalam perkara ini, khasnya pegawai-pegawai kanan, mereka tidaklah boleh bersikap lepas tangan. Malah perlu sensitif dan komited dalam apa-apa jua permasalahan dan aduan yang datang daripada pegawai dan anggota bawahan. Pegawai kanan turut berkewajipan untuk memastikan standard pegawai-pegawai dan anggota bawahan. Mereka juga mustahak untuk memahami dan mengetahui tahap standard yang perlu dicapai oleh para pegawai dan anggota bawahan itu. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dalam titah juga melahirkan harapan Sekolah Pegawai Kadet Akademi Pertahanan ABDB akan terus dapat melahirkan pegawai-pegawai tentera berdisiplin dan profesional dan dalam masa yang sama mampu untuk menyuburkan aspek-aspek kerohanian dan kesetiaan yang tulen. Ini kerana selaku pusat pendidikan awal bagi pegawai-pegawai, kualiti pegawai-pegawai muda adalah lebih ditentukan oleh Sekolah Pegawai Kadet. Beta yakin pegawai-pegawai kanan pada setakat ini mampu untuk bertindak dengan bijaksana dalam melaksanakan apa jua perancangan, termasuk mampu untuk mengatasi semua permasalahan yang dihadapi oleh warga angkatan bersenjata di Raja Brunei. Ini adalah antara cabaran untuk ditangani dengan sebaik-baiknya. Menyentuh mengenai cabaran, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menggariskan ia termasuk cabaran untuk memelihara tahap boleh guna aset-aset Angkatan Tentera yang tidak boleh diambil mudah. Keupayaan dan ketahapsediaan aset-aset berkenaan tegas baginda perlu sentiasa pada tahap yang tinggi. Kerana itu, ingin beta mengingatkan supaya semua peringkat dalam Angkatan Bersenjata di Raja Brunei hendaklah benar-benar memastikan tahap boleh guna aset itu sentiasa pada tahap kesiapsiagaan yang tinggi. Dalam era revolusi industri keempat dengan evolusi teknologi canggih yang kian berkembang, penubuhan unit pertahanan cyber atau Cyber Defence Unit di dalam Angkatan Bersenjata di Raja Brunei juga adalah wajar direalisasikan dengan mengambil kira Angkatan Bersenjata di Raja Brunei akan mencapai usia 60 tahun. Di samping itu, ia juga adalah sebagai benteng terhadap
ancaman-ancaman cyber yang boleh memberikan implikasi serius kepada tahap operasi dan sistem pertahanan negara Brunei Darussalam. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah aspek sekuriti pertahanan dan keselamatan merupakan tanggungjawab secara kolektif. Dari aspek sekuriti pertahanan dan keselamatan, tanggungjawab adalah merupakan tanggungjawab bersama secara kolektif yang mesti ditanai tanpa boleh dikompromi. Akhirnya, beta mengharapkan agar semua pegawai kanan akan dapat menjalankan tugas dengan tulus dan amanah dalam memartabatkan institusi pertahanan negara dan mengekalkan keselamatan dan kesejahteraan negara Brunei Darussalam. Beta juga berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa memberikan perlindungan dan keberkatan kepada kita semua. Pada keberangkatan ke Kementerian Pertahanan kemarin, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bagi perjumpaan bersama pegawai-pegawai kanan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB. Berangkat sama Paduka-Paduka anak anda Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Kapten Udara Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua, dan Major Jeneral Udara Datu Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad, Pemerintah ABDB. Sejurus keberangkatan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung untuk menerima hormat diraja dan berkenan memeriksa perbarisan kehormatan yang terdiri daripada anggota Batalion Ketiga Tentera Darat di Raja Brunei. Ampun, beribu-ribu ampun. Hamba Kebawah Duli Tuan Patik menjunjung perkenan, menyembahkan kawalan kehormatan siap sedia untuk diperiksa. Ampun, beribu-ribu ampun. Ampun, beribu-ribu ampun. Hamba Kebawah Duli Tuan Patik menjunjung anugerah bagi kawalan kehormatan menjalankan tugas seterusnya. Ampun, beribu-ribu ampun. Dalam memenuhi tugasan dan tanggungjawabnya sebagai institusi keselamatan dan keamanan negara yang semakin multifungsional, Kementerian Pertahanan akan terus memberikan tumpuan kepada pendekatan Whole of Government dan Whole of Nation agar dapat sama-sama menyumbang dan memastikan kestabilan, keamanan dan kesejahteraan negara akan berkekalan dinikmati. Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudian berkenan berangkat ke Dewan Gerak Badan Bolkiah Garrison. Doa selamat dibacakan oleh Komander Haji Ainul Nizam bin Haji Ibrahim, Ketua Jabatan Agama ABDB.
Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung berangkat ke Mes Pegawai Bolkiah Garrison bagi perjumpaan bersama pegawai-pegawai kanan dari Tentera Darat Diraja Brunei, Tentera Laut Diraja Brunei, Tentera Udara Diraja Brunei, Markas Angkatan Bersama, Institut Latihan dan Akademi Pertahanan ABDB, Kementerian Pertahanan, pegawai-pegawai perkhidmatan pinjaman British dan doktor-doktor perkhidmatan pinjaman dari Republik Islam Pakistan. Berkat kepimpinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Kementerian Pertahanan telah dapat mengatur beberapa program pembangunan dan keupayaan tentera yang bertujuan untuk mengukuhkan lagi kewibawaan ABDB. Kementerian Pertahanan juga mereview perancangan strategiknya ke arah memantapkan perancangan keupayaannya dalam mendukung pendekatan Whole of Government dan Whole of Nation. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mengakhiri keberangkatan dengan berkenan berangkat menghadiri majlis santap. Barik lana fima razzaqtana wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin, amin, amin walhamdulillahi rabbil alamin. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia merupakan satu penghormatan yang amat besar bagi warga Kementerian Pertahanan dan ABDB sebagai satu manifestasi yang jelas akan keprihatinan serta komitmen baginda terhadap hal ehwal Kementerian Pertahanan dan ABDB. Dua kes import baharu jangkitan COVID-19 dilaporkan kemarin dalam siaran akhbar Kementerian Kesihatan mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam melaporkan 15 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Kesemua kes baharu yang dilaporkan kemarin tiba ke negara ini pada 17 Mac 2021. Kes 211 seorang lelaki berumur 38 tahun dari Kuala Lumpur, manakala kes 212 seorang lelaki berumur 55 tahun dari Manila. Pengesanan kontak bagi kedua-dua kes mengenal pasti 4 orang kontak terdekat dan mereka diarahkan untuk melakukan ujian SARS-CoV-2 serta menjalani kuarantin. Sementara itu, semua kes yang sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dalam keadaan baik. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara ini 212, manakala jumlah keseluruhan kes sembuh adalah 194. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 71 kes. 659 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 15,708 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020.
Manakala 220 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 114,134 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Perlunya memikirkan dan membentuk semula peranan ASEAN dan institusinya dengan memperbaharui komitmen-komitmen, mengukuhkan kerjasama antara sektor dan antara tunggak selaras usaha pemulihan COVID-19 dan visi pasca 2025 dengan mengukuhkan ASEAN Centrality melalui mekanisme-mekanisme ASEAN. Ini adalah bagi memastikan Majlis Komuniti Sosial ASEAN ASCC sentiasa bersedia dan terus maju ke hadapan. Perkara tersebut ditekankan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Molok Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, semasa mempengerusikan mesyuarat Majlis Komuniti Sosial ASEAN ASCC ke-25 melalui persidangan video. Yang Berhormat juga menyeru ASCC meneruskan tindakan penyelarasan ketika masih berdepan dengan suasana pandemik COVID-19, namun dalam masa yang sama mengimbangi usaha-usaha pembangunan masyarakat. Justru jelas Yang Berhormat, selaras dengan tema ASEAN 2021, We Care, We Prepare, We Prosper, negara Brunei Darussalam menggariskan komitmen kolektif ASEAN dalam meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat serta kemakmuran seluruh komuniti dan rakan-rakan ASEAN. Sebagai sokongan terhadap keutamaan-keutamaan dan deliverables ASCC, mesyuarat antaranya bersetuju bagi menghadapkan draft Regional Policy Framework of Fostering Greater Understanding, Tolerance and a Sense of Regional Agendas among the Peoples of ASEAN untuk disahkan semasa sidang kemuncak ASEAN ke-38. Pengutamaan perlindungan sosial yang transformatif dan memperluaskan peranan Majlis Komuniti ASCC. Mesyuarat seterusnya bersetuju untuk terus melaksanakan usaha-usaha serantau dan membimbing ASEAN agar selari dengan pembangunan masyarakat selaras dengan usaha tunggak Komuniti Politik Keselamatan ASEAN dan tunggak Komuniti Ekonomi ASEAN. Juga menyertai Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Lim Jock Hoi, Setiausaha Agong ASEAN.